Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali dalam Master Kimia SPM. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Kali ini kita akan bincang satu lagi tajuk ya, dan fokus kita pada kali ini ialah kimia tingkatan 4. Dan perbincangan kita kali ini adalah berkaitan dengan bab yang ketiga dalam kimia tingkatan 4, iaitu konsep mol, formula dan persamaan kimia. Dan kita akan mulakan dengan standard kandungan 3.1, standard kandungan yang pertama, standard SK 3.1, iaitu berkaitan dengan jisim atom relatif JAR dan jisim molekul relatif, ya, relative atomic mass, ya, dan juga relative molecular mass kalau dalam bahasa Inggeris. Okey, baik. Jadi kalau pelajar-pelajar yang mengikuti channel kami ini, ya, apa yang kita tunjukkan dalam video ini berdasarkan kepada modul Master Kimia tingkatan 4 KSSM, ya. Jadi boleh dapatkan modul ini daripada kami, ya. Boleh dapatkan daripada kami Master Kimia SPM. Inilah rujukan kita yang kita akan gunakan untuk perbincangan kita seterusnya. Baik. Okey, yang pertama kita melihat dulu yang dikatakan sebagai jisim atom relatif, JAR ringkasannya, ya, ataupun relative atomic mass dalam bahasa Inggeris, ya. Okey, ahli sains cuba untuk mengukur, ya, jisim atom, sebiji atom, kita satu atom, ya. Tapi atom ini suatu benda yang sangat halus, kita tak boleh nampak dengan mata kasar. Jadi macam mana cara nak ukur? Maka ahli sains dia tidak boleh timbang atom ini, sekadar, ya, dia buat perbandingan. Okey. Jadi apakah yang dimaksudkan jisim atom relatif? Jisim atom relatif ialah jisim bagi suatu unsur dibandingkan dengan 1/12 jisim bagi atom karbon 12. Okey, ya. Jadi ahli sains ambil satu unsur, iaitu karbon 12, ya, sebagai piawaian, dan unsur-unsur lain, ya, dibandingkan dengan karbon 12 ini. Jadi, ya, sebab itulah ni dia tidak ada unik, ya, sebab dia perbandingan secara relatif sahaja. Okey. Jadi jisim atom relatif ini biasanya sama dengan nombor nuklear unsur. Biasanya, ya, sama dengan nombor nuklear unsur, yang mana kita boleh dapatkan nombor-nombor ini daripada jadual berkala unsur. Jadi jadual berkala unsur pelajar akan belajar nanti dalam bab yang ke-5 ataupun yang ke-4 kalau tak silap, ya. Okey, tapi jangan risau, sebab dalam peperiksaan nanti, dalam soalan nanti, ya, JR ni biasanya akan diberi dalam soalan. Nilai-nilai setiap jisim atom itu akan diberi. Tak perlu hafal, ya. Okey, contohnya Na, natrium, ya, JR-nya 23, oksigen O16, karbon 12, magnesium 24, kalsium 40. Dan nombor-nombor ini kita sebut lagi bahawa akan diberi nanti dalam soalan. Tidak perlu risau, tak perlu hafal. Okey, baik. Mungkin ada yang bertanya, ya, dalam banyak-banyak unsur, kenapa unsur karbon 12 dipilih sebagai piawai? Jadi, ya, kita ada banyak unsur dalam dunia ni, tapi yang dijadikan sebagai piawai untuk menentukan jisim satu atom ini adalah unsur karbon 12. Kenapa? Jawabnya kerana karbon 12 ini mudah dikendalikan, ya, mudah dikendalikan. Yang kedua, karbon 12 merupakan isotop karbon yang paling banyak dalam sekitaran kita ni, ya, 98%, ya, karbon wujud sebagai karbon 12. Dan yang ketiga, ya, banyak sebatian mengandungi unsur karbon. Kebanyakan sebatian-sebatian ternia dia adanya unsur karbon. Maka ini antara sebab kenapa karbon 12 dipilih sebagai piawai. Okey. Kemudian yang kedua, kita lihat kepada jisim molekul relatif, JMR, relative molecular mass. Okey. Apakah jisim molekul relatif? Jisim molekul relatif, JMR, ialah jisim purata suatu molekul. Okey, tadi atom, suatu unsur. Yang ini molekul, tukar itu je. Satu molekul dibanding dengan 1/12 jisim bagi atom karbon 12. Okey, baik.
Macam mana kita nak tentukan JMR setiap sebatian? Ya, untuk atom kita ada jisim atom relatif. Ya, untuk sebatian kita ada jisim molekul relatif. Okey, jadi jisim molekul relatif ini kita boleh dapat daripada hasil tambah jisim atom relatif bagi setiap unsur-unsur yang berpadu. Ya. Contoh, mungkin kalau kita tengok contoh mungkin kita lebih faham kan? Ya, katakan jisim molekul bagi Na2SO4, Na2SO4, natrium sulfat. Okey? Jadi kita akan diberi dengan nilai JAR setiap unsur. Kita ada unsur natrium, maka JAR-nya 23 akan diberi. Sulfur 32 dan oksigen 16 akan diberi. Okey, jadi kita tambahkan, ya, hasil tambah kita tambahkan. Tengok ya. Okey, 2 tu di mana? 2 itu merujuk kepada Na2. Na2 maknanya itu ada 2. Jadi 2 darab dengan JAR natrium iaitu 23 ke atas tadi, tambah S itu hanya ada 1 sulfur 32 JAR sulfur, dan tambah dengan ya oksigen, JAR oksigen 16 tapi oksigen itu ada 4 darab dengan 4. Ya, maka kita akan dapat jawapannya lah 142. Tambahkan. Baik. Ini cara kita nak menentukan, mengira, menghitung jisim molekul relatif. Ini asas. Ini asas kepada kimia yang pelajar-pelajar wajib tahu. Dan ini tidak susah, mudah saja ya. Okey, jadi tengok contoh lain. Katakan kita ada, jadi biasanya kita sebut tadi bahawa jisim atom relatif akan diberi sebelum kita nak menghitung jisim molekul relatif. Ya, jadi kita dah baik kat bawah siap-siap. Ya, Cu64, N14 yang kita beri ni yang ada kaitan dengan soalan nanti ya. Okey. Jadi contoh yang pertama kita ada kupram nitrat CuNO3 2. Okey. So, macam mana cara nak hitung jisim molekul relatifnya? Ya. Maka ya Cu64, okey, Cu-nya 1, N di situ ada 2 ya. Nombor 2 depan tengok ya. Ada 2. Jadi 14 darab 2 dan oksigen. Oksigen itu 16 JR-nya kat bawah dia bagi. Okey, ada berapa oksigen dalam formula tu? Ada 6. 3 darab 2, 6 ya. Kita akan tambahkan. Kita akan dapat jawapannya 188. Okey, yang kedua kita ada C2H5COOH. Asid propanoid namanya ya. Tapi untuk kita kira jisim molekul relatif, kita tak perlu nama. Kita hanya perlu tahu formulanya saja ya. Jadi kita hanya kena tahu formula sebab pengiraan ini berdasarkan formula. Ya. So formula molekulnya ialah C2H5COH. Okey. Ini contoh pengiraan. 12 itu ialah JR untuk karbon. Karbon ada 2, C2 darab 2 tambah dengan 1 itu JR untuk hidrogen. Hidrogen ada 5 darab dengan 5. Kemudian karbon yang seterusnya 12, kemudian O dan O itu 2 kali, 16 tambah 12 dan tambah H1. Ya, kita akan dapat jawapannya 74. Okey, baik. Kemudian contoh lain kita ada amonium sulfat NH42SO4. Okey, tengok cara nak hitung dia jisim molekul relatifnya. N, okey, 14 JR-nya. Tapi N ada 2, darab 2 tambah dengan H1 JR-nya. Tapi H ada 8, 4 darab 2, 8 ya. Tambah dengan S32, S hanya ada 1. Dan ya, O itu ada 4. JRO ialah 16, so 16 darab 4. Kita jumlahkan, kita dapat JMR-nya lah 132. Okey. Dan satu lagi contoh ialah CuSO4, CuSO4, 5H2O. Kupram sulfat terhidrat. Ya. Okey. Macam nak kira kalau ada nombor besar 5. Contoh 5 di sini ya. Okey, tengok contoh ya. Cu itu 64 JR-nya tambah dengan S itu hanya 1, 32. Kemudian O itu ada 4, JR-nya 16, 16 darab 4. Okey, tambah. Dan bila kita tambah itu yang 5H2O tu kita jumlahkan H2O. H2O itu ialah 1 darab 2 tambah 16. Itu untuk H2O dan keseluruhan itu darab dengan 5. Ya, nombor 5 depannya. Kita akan dapat jawapannya 250. Jadi insya-Allah moga-moga pelajar dapat memahami sebab
tajuk ini sangat mudah dan sangat asas kepada kimia, ya, dan bolehlah cuba menjawab pada soalan-soalan lain, ya. Kalau ada modul kami, bolehlah, ya, jawab, ya, pada muka surat 26 itu, insyaAllah. Jadi sekarang itu kita akan bertemu nanti lagi dalam siri yang kedua, iaitu berkaitan dengan konsep mol, insyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.